Sebentar tadi, hari Rabu 24 bulan Januari, Jemaah Menteri bersetuju untuk menubuhkan RCI bagi mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Lubir Selatan yang telah diputuskan oleh ICJ. Siapa memiliki apa? Tapi secara lambang ialah kita ambil Batu Putih yang hanya jauhnya daripada uh, darat Malaysia, iaitu Tanjung Penyuluh adalah cuma 7.7 nautical batu, dan Batu Putih itu paling dekat dengan Singapura adalah 25 batu nautika. Jadi dari segi fizikal, jarak fizikalnya memang tak logik lah. Batu Putih itu milik Singapura. Jadi saya tak tahu apa terma rujukan RCI yang ditubuhkan, kerana kita kena ingat 2 tahun lepas Jawatan Kuasa Khas telah pun mengkaji mengenai Batu Putih dan laporan interim dah siap dan telah pun diserahkan kepada Baginda Sultan Johor. Dan menariknya, Baginda Sultan Johor memang rapat. Memang Baginda tak puas hati kita kehilangan Batu Putih ni. Dan 1 Februari ini Baginda akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini dikatakan perkembangan menarik tentang penubuhan RCI. Walau apa-apa pula, kita tengok rentetan Batu Putih ni. Bermula dengan 1979 bila Peta Baru Malaysia diterbitkan, dan dalam peta baru ini Batu Putih dalam kedaulatan Malaysia dalam peta baru, dan ini yang buat Singapura marah ni. Dia kata dia punya. Dan pada 2003 Malaysia dan juga Singapura bersetuju supaya keputusan mengenai Batu Putih ini dibicarakan di Mahkamah ICJ, dan pada 2008 tamat perbicaraan dan keputusan ICJ ini penting ya. Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia, dan Tubir Selatan perlu dirunding antara Malaysia dan Singapura. Jadi saya pasti RCI itu bukan nak menentukan Batu Putih itu milik siapa, kerana dah selesai pemilikannya, dan Batuan Tengahnya adalah milik Malaysia. Tapi saya pasti pada 2016, pada ketika itu Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali menyatakan bahawa ada penemuan 3 fakta baru yang boleh menentukan ataupun membuktikan bahawa sebenarnya pemilikan Batu Putih itu adalah milik Malaysia. Semasa perbicaraan 2008 keputusan itu, surat fakta ni tak ada. Jadi 3 fakta ni membuktikan. Dan pada 2017 Malaysia file permohonan untuk semak semula kepada ICJ, keputusan ICJ 2008. Tapi 2018 tiba-tiba Malaysia tarik balik permohonan semak semula ni. Ini semua tak faham kenapa tarik balik, sedangkan kita ada 3 fakta kukuh. Dia masalahnya semakan semula ataupun rayuan kepada ICJ ni hanya boleh dilakukan dalam jangka masa 10 tahun. Keputusan dikeluarkan. Dan keputusan dikeluarkan 2008. Dan 2018 itu adalah tahun terakhir. Maknanya dah lepas dah. Dah 10 tahun dah. Jadi maksudnya adalah kedaulatan Batu Putih itu dari pandangan ICJ adalah milik Singapura. Batuan Tengah kita punya. Tubir Selatan kita bincang dengan Singapura. Tapi hakikatnya lah, saya rasa penubuhan RCI ini bukan untuk menentukan kedaulatan Batu Putih dan Batuan Tengah. Kerana perkara itu telah ditentukan dan proses rayuan 10 tahun dah habis dah. Tapi saya rasa lah, bagi pendapat saya lah, bagaimana kita nak belajar dari kesilapan perbicaraan semasa ICJ? Apa yang kita silap semasa perbicaraan sehingga Batu Putih itu milik Singapura? Dan yang kedua adalah, saya nak tahu ni, kenapa tarik balik permohonan semak semula pada 2018, sedangkan kita ada 3 bukti kukuh. Dan kalau saya lihat 3 bukti itu, salah satunya surat daripada pihak British menunjukkan bahawa Batu Putih itu milik Johor sebenarnya pada ketika tarikh surat sebelum kita merdeka tu. Jadi maksudnya milik Malaysia lah. Itu yang saya rasa RCI akan menentukan. Dan saya pasti Jawatan Kuasa Khas ini yang telah menyerahkan laporan interim kepada Baginda Sultan Johor tu, pasti dikatakan ada dikatakan sebab-sebabnya. Dan saya pasti penubuhan RCI ini adalah rentetan daripada laporan Jawatan Kuasa Khas ini. Tapi menariknya lah, semasa sibuk-sibuk Jawatan Kuasa Khas ini membuat
penyiasatan, membuat laporan. Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa uh, alah, Pantai Putih itu hilang bukannya satu perkara besar. Dan Tun Dr. Mahathir berkata ini salah Johor, bukan salah kerajaan persekutuan ataupun kesilapan Malaysia ataupun kesilapan Melaya sekalipun. Tapi masalahnya adalah Tun Dr. Mahathir enggan bekerjasama dalam penyiasatan jawatankuasa khas ini. Tapi kemungkinan RCI ini saya rasa bila dipanggil, saya rasa tidak boleh. Pandangan saya lah, kalau tak silap saya tidak boleh ditolak. Maknanya kalau panggil si Polan kena hadir untuk memberi keterangan. Jadi ini dikatakan pentingnya RCI. Dan jangan lupa ya, 1 Februari ini Baginda Sultan Johor akan menjadi Janda Pertuan Agong. Jadi mungkin itu juga rentetan-rentetan kenapa RCI itu perlu ditubuhkan.